ekonomi global, contoh sajalah contoh. So mungkin lain kelas, lain setting. So untuk setting Lima yakin dululah, contoh ini kelas kita yang pertama. So mula-mula kita nak masukkan paparan kat sini, kita cari background dulu. So bila background, kita pergi dekat sources, kita tekan plus. Okay, so dekat plus ni ialah untuk kita tentukan sumber mana kita nak ambil bahan tu. Contoh kita ada audio input, audio output, browser, color source, display, image slideshow, media source, scene, siphon, text, video capture dan window capture. Okay. So ini adalah beberapa sumber bahan media yang kita nak masukkan. So kalau gambar background dia adalah sejenis gambar kan. So agak-agak lah kalau tengok saja dekat sini Cikgu Wan. Cikgu Wan masih ada ke? Ada. Okay, sekarang kita nak masukkan gambar background. Agak-agak sumber yang mana satu kita pilih kalau nak masukkan gambar background tadi? Cik, saya guna handset dengan laptop ni. Tapi saya guna kat laptop saya, bila saya tekan yang plus tu tak ada keluar macam Cik Hari yang punya pun. Tak ada keluar lagi Okey, yang scene dah buat? Scene ambil apa ni? Scene tak buat lagi? Buat dulu, pilih satu nanti baru ada pilih source. Scene ni kita tekan scene ke macam mana? Okey, untuk kelancaran, saya cadangkanlah untuk kelancaran, kita kalau nak buat betul-betul hands on 1 jam tak cukup lah. Untuk kelancaran, okey cikgu tengok saja dulu. Okey. Tengok paparan saya ni, kalau saya tanya soalan cikgu agak-agak je lah kita nak dapatkan ni kan. Okey, bila saya pilih add agak-agak kat sini. Ya, saya jadi tak nampak. Okey, atau cikgu boleh sekarang nampak tak yang paparan saya ni? Sebab saya guna handset, jadi memang tak nampak halus. Kalau nak tengok dekat handset tu, cikgu boleh gunakan jari, cikgu pinch upkan dia, nanti paparan jadi besar. Okey dah. Cuba cikgu pakai jari, boleh zoom dah? Dah boleh, dah. So nampak tak yang pilihan ni? Nampak. Agak-agak cikgu yang mana satu untuk gambar background? Background scene lah kot, bukan ni? Saya ni memang buta ni komputer. Atau ada yang lain-lain nak cuba? Image, tu ada image. Image tak? So bila image, nanti kita akan ada list kat bawah ni. Kita tak nak cikgu keliru. Jadi mana-mana sumber bahan media cikgu ambil, cikgu namakan siap-siap. Contoh kat sini, gambar background. Jadi cikgu tahulah itu file yang mana satu. Gambar background. So sumber gambar tu kat mana? Kita ambil dari laptop kita. Okey, so saya akan cari, contohnya saya dah jumpa gambar kat internet, saya dah download kat laptop. So gambar ni lah saya ambil. So dah ada gambarnya. Bila gambar tu, dia kecil kan, so kita boleh resizekan dia. Bila saya tarik bahagian mana pun, saya tarik yang bawah ke, saya tarik yang tepi ke, dia akan membesar secara proportional lah. Maknanya dia takkan macam gambar tu jadi pelik kan, dia takkan macam terlalu lonjong, terlalu melintang. So dia just nice. Cikgu boleh adjust. Kalau cikgu nampak jalur-jalur tu maknanya lebihan dia lah. So cikgu boleh lah adjust Hingga settle gambar background. Sekarang nak masukkan apa lagi Cikgu Wan? Kalau saya nak masukkan tajuk tu. Tajuk. Okey, tajuk. Okey, katakan tajuk kalau tajuk kita pergi dekat sources. Kalau tajuk tu dia sejenis apa sebenarnya? Gambar ke, media ke, tulisan ke? Kalau macam saya dah ada bahan PowerPoint. So so tajuk tu saya letak pada slide nombor 1 dah. Okey. Kalau dari PowerPoint, mungkin cikgu memang dekat PowerPoint tu pun cikgu dah boleh letak tajuk lah. Tapi kalau macam keseluruhan, mungkin cikgu maksud tajuk kat sini mungkin kita boleh kata tajuk topik yang kita ajar pada hari itulah. Okey. So kalau topik tu kita boleh pergi ke bahagian teks. Okey, teks TEXT. Cikgu jangan pelik pula tengok dia kata text free type 2. Cikgu ingatkan ini ke mana free type 1? Mana free type 1? Free type 1 memang tak ada, dia memang macam tu. Dia text dalam kurungan free type 2. Okey, text. So kita namakan dia tajuk lah. So bila tajuk tu, untuk tulisan dia cikgu boleh pilih font lah. Cikgu pilih font apa. Okey, sekarang ni belum recording ya. Saya record dulu dah ada recording. Okey.
Boleh saya tahu siapa yang tengah record ni? Kak Nora. Okey Kak Nora, nanti share saya recording dia. Okay, no problem. Nanti saya tukarkan dalam bentuk YouTube yang lebih proper lah. Okay. Alright. Bila kita dah pilih font, kita dekat bahagian text box ni, kita klik dan kita typekan tajuknya. Contoh Cikgu Wan, apa tajuk yang dipelajari murid-murid ekonomi sekarang? Pertukaran asing. Pertukaran asing. Hmm. Pertukaran asing. So, macam tu. Cikgu boleh ubah suai lagi. Cikgu pergi bawah ni. Yang ni saya tak perlu tunjuk. Cikgu boleh ubah suai, boleh try nanti. Okay, contoh pertukaran asing ya. So bila pertukaran asing, so sekarang teks ni besar kan. So kita boleh kecilkan. Kita boleh tukar size dia siap-siap dekat setting tadi, atau kita ni je, kita drag and resize. Okay, so pertukaran asing. Okay, so kita boleh letak mungkin sebelah atas lah, mungkin orang nak letak sebelah atas. Okay. Kecilkan lagi sikit. Okay, kalau cikgu nak nampak lebih cantik macam ni kan, dia dah overlap dengan warna background ni. Cikgu boleh masukkan lower third. Lower third ni yang macam satu banner dekat berita tu. Kan kalau kat berita kan dia ada banner kan. So itu kita panggil lower third. Kita boleh masukkan image. Okay, so kita letak sini lower third lah. Okay, image. Okay, mungkin saya cuba masukkan yang ini pula. Kita tengok. So kita lower third ni cikgu boleh download dekat internet, cari dekat Google search, cari dekat Google image search, cikgu type lower third lah, LOWERTHIRD. Ada banyak koleksi lah. Cikgu cari yang tak ada background. Macam ni. Okay, so sekarang ni kita nak letak dia di bawah teks. Kalau nak letak dia di bawah teks, okay, kita boleh letakkan dia move, kita order, kita right click dekat gambar ni, kita tekan order, kita move down. Jadi tajuk pertukaran asing tu di atas. Okey tak Cikgu Wan? Okey. So macam mana kita tukar slide, kita pergi next, kita tunjuk video dan sebagainya, dia tetap macam ni, dia jadi okey lah. Jadi just nice. Topik tu sentiasa, dia jadi murid sentiasa alert, okey ini sebenarnya topik apa. Okey. Dan kadang-kadang ada setengah orang dia akan letak kat sini satu paparan kecil dia punya objektif pembelajaran. Jadi murid tu sentiasa alert, atau cikgu sentiasa alert apa objektif pembelajaran yang nak dicapai. Okey, ataupun mungkin cikgu nak bagi peringatan. Contohnya macam okey, pastikan anda offkan mic sepanjang sesi pembelajaran. Ada juga cikgu macam itulah. Terpulang lah, ini maknanya aktiviti cikgu. So cikgu boleh letakkan teks sebanyak mana yang cikgu nak. Dan ada setengah orang kan mungkin dia nak tunjuk tu masa dia rakam video kan. Contohnya mungkin dalam satu video bila dia buat rakaman ni mungkin ada setengah part tu dia tunjukkan maklumat ni, ada setengah part tu dia masukkan maklumat tu. Itu saya akan tunjuk macam mana kita boleh adjust supaya ada setengah-tengah paparan, mungkin teks ke, mungkin gambar ke muncul pada bahagian-bahagian tertentu saja. Okay, sekarang kita masukkan teks. Sekarang saya nak masukkan muka saya. Nak masukkan video muka saya dalam ni. So saya tekan plus. Saya tekan. Okey, kalau webcam Cikgu Wan rasa yang mana agak-agak lah. Saya ni tak reti ni cik. Tak tembak saja. Kita nak dapatkan macam mana kita mungkin background knowledge ke dan sebagainya. Kita cuba-cuba saja. Sebab saya pun lagi. Saya okey, cuba cari saya nak pilih apa kalau nak supaya dia ambil sumber webcam. Sumber yang mana satu bukit? Video capture. Okay, jom kita try betul tak? Kalau betul dapat markah. Okay. Namakan dia webcam lah supaya tak keliru, betul tak? Okay, bila saya tekan webcam, okay, device pilihan dia, ada FaceTime HD camera. Sebab saya pakai MacBook, so nama kamera dia ialah FaceTime. Kalau cikgu pakai Surface, mungkin nama dia Surface Camera. Kalau cikgu pakai laptop Acer, mungkin nama dia Acer Webcam Camera. So cikgu kena alert lah dengan nama-nama tu. Kita tekan OK. Okay, so dah ada webcam saya. So tanya, betul Cikgu Wan ni? Cikgu Wan ke yang jawab tadi?
Bukan. Orang lain. Saya Okay. ni tak tahulah Cik Hansen. Tak tahu sangat. Tak apa, kita Komputer ni. cuba je. Salah tak apa, kita just apa. Saya pun mula-mula banyak jugalah menggunakan sense apa yang kita rasakan betul. Nanti kita boleh cuba satu-satu. Mungkin ada banyak kan sumber kat sini. So mungkin kadang-kadang cikgu mikirkan macam itu, tapi bukan. So cikgu boleh try and error. Tapi saya fokus kepada yang penting saja. Macam saya phone client, saya tak rasa cikgu gunalah. Image slideshow pun saya rasa cikgu tak gunakan sangat. Color source dengan browser pun tak guna. Ya. Right. So sekarang dah ada macam ni. Kamera kita dah ada kat tepi ni. So next kita nak masukkan video. Kalau video, yang ni saya tak tanyalah, saya cut. Okay, kita terus pergi ke bahagian. Kalau video, kita terus pergi ke bahagian media source. Media source, saya letak sini video. Bila video, cikgu kena pastikan cikgu dah ada video daripada, kalau cikgu nak ambil daripada YouTube, pastikan cikgu dah pergi YouTube, download video tu siap-siap. So far macam cikgu Wan pun ada kan kadang-kadang video nak tunjukkan, ada tak? Ada. So kalau ada daripada, mungkin banyak nak ambil daripada YouTube, so boleh ambil siap-siap, ataupun cikgu dah ada video-video sebelum ni, cikgu simpan dalam laptop siap-siap, nanti bila dekat local file source ni, browse, terus pilih video tu. Okay. So kita dah pilih videonya, kita tekan OK. So ini video dia. Mula-mula kita buka video tu, cikgu, dia memang tak ada, dia memang tak ada suara sebab kita kena adjust dekat audio properties dia. So macam cikgu boleh tengok macam sini bila video ni kan dia gerak-gerakkan bar dia. Nampak tak cursor saya? Betul, dia gerak-gerak. Gerak-gerakkan. Maknanya audio dia sedang ni, tapi kenapa kita tak dengar? Sebab kita pergi dekat bahagian audio, dekat audio mixer ni, kita pergi bahagian audio. Kita cikgu boleh nampak saya sedang highlight dekat satu benda ni, ikon ni macam ikon gear. Nampak tak? Saya pergi cursor, saya menuju ke bahagian ikon gear dekat bahagian video. Ni nampak Okay, saya klik kat situ, saya pergi advanced audio properties. Sekarang ni saya dekat paparan ni boleh nampak advanced audio properties ni. Okay, kita pergi bahagian video. Dekat audio monitoring ni kita tekan monitor and output. Monitor ni kita nak tengok, pastikan kita boleh monitor dia, kita boleh adjust, kita boleh control dia lah. Satu lagi output ni untuk kita dengar, untuk kita sebagai yang buat benda ni dengar. Output tu maknanya bunyi keluar dan boleh dengari. Kalau input, konsep input output ni senang je. Input ni ialah bahan kita untuk mendengar dan melihat kita. Contoh tadi masa saya masukkan webcam tadi, nama dia video capture input ke video capture output? Okey, yang lain nanti cuba nak bantu tak? Saya ada satu soalan. Saya nak bagi cikgu fahamlah konsep input dengan output. Kalau input ialah untuk kita punya laptop menangkap kita, mengambil gambar kita, mendengar dan melihat kita. Kalau output ialah benda ini untuk memperdengarkan kepada kita, untuk menunjukkan kepada kita. So tadi masa kita nak masukkan webcam dalam OBS ni, masa kita masukkan webcam dalam OBS ni, jadi tadi kita pilih video capture input ke video capture output? Input lah. Input sebab OBS ni nak tengok kita. Sebab dia nak tengok kita, webcam tu nak tengok kita. Kalau output ni nak menunjukkan pada kita, memperdengarkan pada kita. So isu dengan video tadi, suara tak keluar kan? So bila dia nak memperdengarkan kita istilah dia input ke output? Nak dengar output lah. So dia nak memperdengar, dia ada mendengar dengan memperdengar. Memperdengar tu bagi kita dengar. So kita output lah yang tu.
Files, I'm going to click on shape fill and let me give Sekarang dah it dengar a ke black bunyinya? fill. Next, I also dengar. make sure that my Dia sun dengar. is cleaner. Saya So pause for sudah dengar. So control untuk play ataupun stop ataupun slider, nak skip kan, dia ada dekat sebelah atas ni. Okay, kat situ jelas ke? Dia macam bila kita tak buat hands on ni kita payah sikit nak faham lah kalau saya. Tapi nanti ada rakaman dia. Okay. Sebab kalau hands on saya kena Yelah lambat lah. panjang sikit sebab saya kena tengok hasil cikgu juga. Jadi baru kita boleh hands on tu. Encik Eri nak tanya, video daripada katalah kita ambil sources from YouTube ke mana, memang kena download lah. Kita tak boleh terus klik dekat Google ke untuk kita record kat situ ke, wajib download ke, mesti ke download? Okey, kalau cikgu nak terus daripada browser boleh, dia sama konsep dia dengan kalau kita nak tunjuk bahan dari Google Slides online. Sama konsep, dua-duanya daripada browser. Boleh tapi setting dia agak rumit, panjang sikit. Oh, so seeloknya download lah. Sebab kalau download dia dah senang, dia dah play file saja, pilih media saja. Alright, thank you. Okay. Alright. Yang video ni tadi dah okey Macam mana nak masukkan video, macam mana nak onkan audio dia, jelas Okay, jelas. Okay. Sebelum saya teruskan, saya nak cerita balik pasal webcam ni. Okay, ada tak cikgu-cikgu yang menggunakan green screen kat rumah? Tak ada. Tak ada Manalah tahu ada kalangan cikgu-cikgu semua, saya tak pasang green screen saya. Katalah cikgu-cikgu ada pakai green screen kan. Cikgu faham kan konsep green screen ni? Yang mana background kita tak nampak, betul? Okay. Green screen ni konsep dia kan kita nampak video-video cikgu tu kan macam background tak ada, tiba-tiba muka dia saja muncul kat tepi ni. Pernah nampak tak yang macam tu? Pernah. Itu senang je. Pertama siapa yang ada, manalah tak cikgu nak buat kan, benda tu pun tak susah sebenarnya. Cikgu ada, katakan cikgu memang dah dinding hijau, dia bonus lah, senang. Siapa tak ada mungkin carikan hijau, carilah langsi hijau pun boleh. Tapi kena rata lah, kena rata. So kalau cikgu nak hilangkan background, cikgu right click dekat cikgu punya webcam ni tadi. Cikgu tukar kepada filters. Okay, cikgu pergi, cikgu right click, cikgu pergi filters. Dekat effect filters, cikgu cari color, dekat sini. Dia ada satu chroma key lah. Kita cikgu cari dekat chroma key nanti. Filters, dia tak muncul, kena add dulu lah. Insert noise. Tapi dia tak muncul lagi kat sini. Dia ada satu nanti untuk chroma key. Cikgu pilih chroma key. Siapa yang dah biasa guna green screen nanti dia tahulah boleh ubah kat situ. Ini ambil masa sikit kalau saya nak ni Kemudian kita dah ada video ni. Sekarang video dah ada. Sekarang kalau cikgu nak masukkan slide kalau cikgu nak masukkan slide. Saya ada technical issue sikit sebab saya punya M1 MacBook. Kalau cikgu pakai MacBook Intel ataupun cikgu pakai Windows laptop tak ada masalah Siapa yang pakai MacBook yang keluaran baru M1, dia ada issue sikit untuk paparan slide, dia kena ada cara lain lah. Tapi cara biasa apa cikgu perlu buat, macam ni, saya nak tunjukkan slide, tapi video ni saya dah tak nak tunjuk. Kalau saya dah tak nak tunjuk video ni, saya pergi saja bahagian video bawah ni dekat sources ni, saya offkan yang gambar mata tu. Cikgu Wan boleh nampak gambar mata tu? Nampak. Saya klik saja situ, dia hilang. Ini yang saya kata, bila kita mengajar recording kan, kita cakap-cakap, mungkin kita tunjuk muka kita dulu. Saya ubahkan size webcam. Cikgu cakap dulu bla 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 bla. Sekarang cikgu nak tunjuk video. Baru cikgu tekan mata tu tadi. Hi everyone, my name is Kevin. Today I want to show you how you can create. Yang ni faham tak konsep, jelas tak konsep dia?
Okay. Maksudnya kejap kita tunjuk muka kita and then bila kita dah berubah, dah habis cakap, kita nak tunjuk video kita pula. Cikgu pakai konsep mata ni saja. Atau kalau cikgu rasa kita macam mengambil skrin tu banyak sangat, so kita nak offkan kamera, kita jangan tutup kamera, kita tekan saja mata dekat webcam ni. Dan dah hilang. Ini yang saya kata tadi dalam satu video, kejap kita boleh tunjuk slide, kejap kita boleh tunjuk muka kita, kejap kita boleh tunjuk video. Okay. Kalau nak tunjuk slide, ini adalah bahagian khas untuk kita masukkan slide PowerPoint kita. So untuk masukkan PowerPoint dalam sources, pertama kita pergi ke bahagian tambah. Tambah sources and then kita cari kepada bahagian Windows Capture. Sebelum kita pergi Windows Capture, kita tinggalkan dahulu. Kita buka PowerPoint. Katakan saya buka PowerPoint, saya akan buka satu file. Katakan saya buka file yang ini. Ini ialah file PowerPoint saya yang saya akan masukkan dalam saya punya OBS lah. So, pergi ke bahagian slideshow. Setup slideshow. Pastikan kita pilih browse by an individual window. Tekan OK. Dan kemudian tekan start slideshow. Jadi dia akan ada satu window khas kat sini. Kita jangan minimizekan window ni. Kita cuma kecilkan kat tepi. Bila kita mengajar nanti, kita hanya perlu fokus kepada window PowerPoint slideshow ni saja. Tak perlu tengok paparan pada OBS kita. So kita pergi kembali kepada bahagian sources tadi. Kita add window capture. So kita letak slides PowerPoint. So bila bahagian window, kita klik drop down dan kita cari Microsoft PowerPoint Slideshow tinjauan PDPR. So dah muncul kat sini. Tekan OK. So sekarang kita punya PowerPoint dah ada. So untuk kontrol paparan pada PowerPoint ni, apa yang kita perlu buat ialah mungkin kita akan panjangkan lagi sedikit. So inilah PowerPoint. So kita kontrol pada paparan kat tepi ni sebenarnya. Kita kontrol pada paparan kat tepi ni. So kita boleh kontrol kat situ. So kita boleh kecilkan lagi lah kalau nak lebih selesa, sebab kita just nak tekan next saja kan. Kita boleh letak tepi yang dekat skrin ni, kita besarkan sikit lah. Macam tu So nanti kita boleh kontrol daripada tepi ni. Tengok saya kontrol. So ini cara kita nak paparkan PowerPoint. Now next, katakanlah cikgu mungkin ada tak pada masa-masa tertentu rasa macam cikgu nak conteng, macam cikgu ada PDF, cikgu nak conteng-conteng dekat tablet nak tunjuk kat murid? Ada? Sebab cikgu memang nature dia tak boleh tau, dia kena tulis something, betul tak? Biasalah tu, kita faham kan, sebab kita nak terangkan. So katakan cikgu ada, akhirnya jumpa juga pen ni. So katakan saya ada buka kamera. Katakan saya ada iPad lah, saya ada pen, cikgu pun ada tablet lah, tablet ke ataupun mungkin nak gunakan phone saja ke kan. Mungkin nak highlight, nak conteng dekat buku teks PDF ke. So mula-mula kita cari wire yang menyambungkan kita punya iPad atau tablet ataupun phone kepada laptop kita. Salah pula. Sekejap. Kita cantumkan dengan wire. Kemudian cikgu pergi bahagian cikgu Wan. Ya. Sekarang saya nak tambah source yang baru pula. Saya pergi mana? Lower third Bukan. Dekat lower, yang ada lower third, gambar background, slide PowerPoint, sebenarnya diorang tu adalah di bawah tajuk apa sebenarnya? Saya tak ingat dia. Kalau sebelah sini sini apa? Sources. Sources ni maknanya tempat sumber. Okay. Macam kamera kita sumber dari mana,
Contohnya kita ada PowerPoint kita sumber dari mana, kalau kita ada macam iPad kita sumber dari mana, teks kita sumber dari mana. So kalau setiap kali kita nak tambah benda baru, kita mungkin nak tambah video, kita nak tambah gambar, kita nak tambah paparan iPad, kita nak tambah paparan webcam, semuanya bermula di bahagian sources. So sekarang ni, okay, katakan daripada sources ni, saya nak tambah ni iPad. So saya tekan button mana satu? Positif ke? Tambah. Betul. Hmm. Kita tambah. Okay, kalau kita nak tambah iPad, kita pergi dekat video capture device. Okay, video capture device. Okay, so sekarang kita namakan, mungkin cikgu ada iPad dan juga ada telefon. Telefon mungkin nak tambah lagi satu kamera lah, mungkin lah kan. Okay, kalau cikgu tak nak keliru, cikgu sentiasa namakan apa saja bahan, apa saja media yang cikgu nak tambah dalam cikgu punya paparan ni, cikgu sentiasa berikan dia nama khusus. Contoh ni saya nak tunjukkan iPad saya namakan dia iPad. Jadi cikgu taklah keliru kan. Jadi bila cikgu tukar-tukar paparan nanti cikgu boleh tahulah yang mana satu. So kalau saya nak tambah iPad, saya pilih yang mana? Yang Yusof iPad tu ke? Ya betul. So maknanya kalau cikgu ada 2-3 iPad, katakan cikgu ada 2-3 iPad ataupun ada iPad, ada tablet, okay, so cikgu kena tengoklah yang mana satu cikgu nak add. So saya masukkan iPad. So sekarang ni dia boleh akan papar iPad saya lah. Tu iPad saya. So paparan dia macam biasa, apa saja bahan kita masukkan dalam paparan, kita boleh adjust size dia. Contohnya saya nak besarkan lagi kan. Saya nak besar macam ni. Okay, tapi saya nak tunjuk juga muka saya upkan sikit lah, saya pergi order. Kalau muka saya tenggelam kan dekat tepi ni. So kalau saya nak bagi dia ke depan, saya pergi right click, saya tekan order. Order ni maknanya ubah susunan. Okay, tapi dia macam overlap, dia tak boleh nak. Ambil masa sikit untuk dia pergi ke depan. Saya cuba lagi 2 kali. Okay, order. Move up. Okay, sudah muncul. So sekarang Cikgu Wan dah nampak ke saya punya webcam di atas iPad? Nampak. Itu sebenarnya kalau kita nak ubah kedudukan yang mana di atas, mana yang di bawah, senang saja. Cikgu pilih elemen tu, contoh tadi kamera saya ni dia kat bawah. Saya right click. Saya right click dekat kamera tadi. Right click, saya pergi order. Order ni bermaksud susunan media tu. Nak dia lebih atas daripada yang lain ke? Kalau cikgu nak paling atas, mana dia tak tenggelam, cikgu letak top. Okay. Saya nak tanyalah, kita sekarang ada teks, kita ada lower third, kita ada paparan iPad, kita ada paparan webcam dan kita ada gambar background. Agak-agak antara bahagian benda-benda ni, yang mana satu kita letak paling bottom? Paling bottom gambar kita. Gambar kita, video kita tengah bercakap. Okey, kalau dia paling bottom, dia akan tenggelam oleh iPad tadi. Rasanya apa yang sepatutnya paling belakang? Background. Yes, background. Saya bukan apa saja nak bagi kita, sebab nanti kan cikgu masuk macam-macam dalam ni, jadi cikgu mikir mana satu lebih atas, mana satu lebih bawah. Nanti cikgu boleh try and error. Okey tak cikgu? Okey. Pening-pening tak? Boleh lah. Tak apa, kita tangkap sikit-sikit, nanti tengok video semula. Okey. Okay, alright. Tak apa, ini nanti pun boleh PLC kan sebab tadi GKT pun dah dapat input ni. So nanti boleh sekolah buat gabungan GKT dengan ekonomi. Boleh PLC kan dekat cikgu-cikgu kat sekolah. Mungkin cikgu-cikgu kat sekolah dah ada dah pun yang guna sebenarnya. Okey. Okay, insyaAllah. Tak apa, kita dapat gambaran lah. Jadi kita nampak macam mana situasi dia. Okay, selesai yang itu. Okay, dekat iPad saya, image dekat iPad saya. Okay, cikgu mungkin ada masanya, mungkin nak tulis nota. Okay. Cikgu mungkin nak tulis nota, okay.
Okay, cikgu boleh tulis lah. Jadi paparan tu cikgu akan nampak lah macam ni kan. Okay, jadi cikgu boleh highlight ke kan. Cikgu boleh highlight. So cikgu boleh highlight, cikgu boleh buat peta minda dan macam-macam lagi lah cikgu boleh buat. Dan kadang-kadang mungkin cikgu nak annotatekan dekat gambar ke. Contoh saya ambil gambar So dekat gambar mungkin cikgu ambil gambar ke apa ataupun mungkin satu muka surat dari buku teks. Tak pula ni. Okay, so mungkin cikgu ambil satu gambar daripada buku teks, so cikgu mungkin nak explain. Contoh je lah. Jadi cikgu nampak tak konsep dia? Okay. So kita boleh paparkan kita punya iPad, kita punya tablet, kita punya phone kan. Ataupun mungkin ada masa-masanya cikgu boleh tengok, tak tahulah kalau subjek-subjek lain sains kan itu boleh jadi dia sebagai second camera. Jangan tengok saman saya tu So ini ada kurang, so kita boleh tunjuk. Kalau macam subjek sains sangat baguslah benda ni. Kalau ekonomi mungkin lebih kepada PDF kan, mungkin PDF ke, buku teks ke, mungkin cikgu nak bincang soalan kan. Kalau cikgu ada bincang soalan, cikgu ada file, insyaAllah benda tu sangat membantulah. Okay, alright. Ataupun mungkin cikgu nak terangkan tentang tugasan ke kan, tentang tugasan dan cikgu sebenarnya ada, tapi tugasan tu daripada buku teks. Jadi cikgu mungkin ambil gambar, jadi cikgu conteng lah, ajar, tunjuk, bagi explain kan. Kadang-kadang benda tu kena so mungkin lepas ni berubah lah semangat cikgu, pergi cari iPad, pergi cari tablet. Tapi tak semestinya lah, maknanya kalau ada maknanya cikgu boleh gunakan iPad cikgu. Tak adalah macam kalau cikgu share screen kan, kalau cikgu ada iPad ataupun phone, ada tablet, kadang-kadang bila cikgu share screen terus dekat Google Meet, terus muka cikgu tak nampak, lepas tu nak tunjuk video lagi. So bendanya tak memang kabut lah, ada kelam kabut. Saya pun dah tak reti sangat So macam ni kita dah buat siap-siap dah. Katakan saya dah tak nak tunjuk iPad. Kalau saya dah tak nak tunjuk iPad, apa saya buat? Tadi saya dah ajar macam mana nak sembunyi negatif tu yang tekan mata tu yang mana? Saya dah lupa ni. iPad mata tu tekan mata. Okey, tekan mata. Dah tak ada. Katakan saya nak tunjuk balik video. Saya buat apa kat video tu? Matanya tengah off tu. Tekan kat mata jugalah. Hi everyone, my name is Kevin. Today I want to show you how you can create Katalah cikgu animated kata GIF. tadi dah tunjuk-tunjukkan, cikgu pula cakap. Okay. Cuba kita tengok yang masa minit ke-8 tadi yang diterangkan. Cikgu gerak saja. Okay. And then cikgu tunjuk balik cikgu tunjuk balik cikgu punya iPad. Sebab nak terangkan balik kan konsep. Jadi senang lah. So masa Google Meet tu, bila cikgu Google Meet tu, cikgu masukkan paparan ni, cikgu tak perlu risau Google Meet tu, cikgu buat kat sini je. Okay, dia tak nampak kontrol cikgu semua ni, dia tak nampak. Dia nampak depan ni je. Okay. So far so good Kita dah masukkan paparan kita tadi. Menarik tapi kena cuba dulu. Satu. Okay. Sepanjang kita buat OBS ni tadi, kita masukkan paparan apa dalam kita punya benda ni? Kita dah masukkan apa? Webcam. Kita masukkan apa lagi? Video. Lagi? PowerPoint. Lagi? Background. Cikgu boleh pergi dekat YouTube, nanti cikgu tengok lah. Banyak cikgu-cikgu yang buat YouTube tu sebenarnya kebanyakan yang dia tengok macam cantik dia punya video kan. Dia ada masukkan muka everything semua. Sebenarnya dia buat kebanyakan pada OBS Studio je. Dia tak ada edit pun cikgu, dia tak ada potong, dia tak ada masukkan video, drag sana drag sini, tak ada pun. Dia rakam sekali one go je macam ni. Cikgu mungkin kan,
cikgu ni macam tak ada kehidupan ke, banyak sungguh dia buat dalam video dia kan, padahal tak ada apa pun, dia just rakam sejam, rakam macam ni je, dia tak ada edit apa-apa pun. Yang penting cikgu kena alert masa cikgu uruskan sources ni, itu saja. Itu sajalah. Tak apalah kalau ini mengambil masa sejam cikgu nak study balik kan, tapi bila cikgu dah rakam siap terus, dah tak payah edit-edit dah. Okay, next. Okay, apa yang saya nak terangkan ialah next. Okay, macam mana benda ni masuk dalam kita punya Google Meet? Okay, macam saya mula-mula tadi, cikgu nampak kan mula-mula tadi paparan saya macam ni kan? Okay. Okay, tapi hakikatnya, sekejap sekejap saya buat sekejap. Okay. Sekarang kamera saya ni kamera biasa kan? Okay. Macam mana saya nak masukkan paparan saya jadi macam ni? Okay, apa saya kena buat, apa kita kena buat? Mula-mula pergi bahagian control, boleh nampak control kat sini? Kontrol kat mana? Tak nampak. Ujung sekali, sebelah kanan. Ujung saya sebelah kanan. Okay, dekat sini, control. Okay, kontrol kayak nampak. Okay, atas tu ada start streaming, start recording, start virtual camera, studio mode, setting, exit. Exit. Saya bagi secara ringkas. Okay, start streaming ni kalau kita linkkan benda dengan Facebook Live. So kita boleh buat benda ni dengan Facebook Live. Sekarang banyak sekolah dia buat majlis anugerah dia gunakan OBS Studio. Sebab nanti kan dia nak display kejap muka budak ni, kejap nama dia kat sini. So dia gunakan, inilah sebenarnya OBS. Start recording ni maksudnya cikgu boleh buat PDP cikgu rakam, cikgu record. Ada yang memang dia buat supaya nanti dia upload ke YouTube kemudian sebab dia mungkin tak buat kelas online. Dia nak bagi bahan PDPR. Dia upload ke YouTube, jadi murid boleh tengok pada masa-masa yang dia boleh tengok lah. Recording, nanti hasil recording ni akan simpan dalam laptop cikgu. Penting untuk cikgu tahu kalau cikgu start recording, cikgu pula deliver lesson selama 1 jam, file dia memang besar lah. Tapi siapa laptop jenis power memang size besar tak ada masalah lah. Kalau ada masalah, cikgu just pergi Google Meet, cikgu shot sendiri seorang-seorang ber-Google Meet, cikgu start recording. Okay. Sebab rakaman tu tak perlu simpan dalam laptop, dia disimpan di mana rakaman Google Meet? Makanan Online. Di mana? online. Dekat Google Classroom. Dekat Google Drive. Google Drive. So cikgu pilih dua, sama ada cikgu nak rakam terus, simpan dalam laptop. Masalahnya pula, pastikan laptop cikgu boleh tampung muatan yang banyak lah. Tapi kalau cikgu tak nak, cikgu boleh rakam melalui Google Meet, cikgu on sorang-sorang, cikgu paparkan ni, cikgu shot sorang-sorang kat Google Meet, rakam, lepas tu simpan Google Drive, terus masuk dalam YouTube. Okay. Sebelum masuk ke Google Meet, kita tekan Start Virtual Camera. Okay, start ni. Saya kena catat, kata saya tak ingat. Apa tengok video ni pun boleh. Okay, kita tekan Start Virtual Camera. So maknanya Google Meet nanti akan menggunakan virtual camera. Kamera yang Google Meet kita guna sekarang, kamera yang direct daripada laptop kita. Tapi sekarang ni kita dah mencipta satu lagi kamera asing virtual, iaitu OBS. Okay. So kita dah ada extra kamera. So kita boleh pilih kamera mana kita nak. Okay. So sudah selesai, kita pergi. Oh, saya tak share screen, patut cikgu tak nampak. Nampak tak sekarang? Nampak. Skrin saya nampak Okay, saya masih present lagi. Okay. Sekarang ni cikgu pergi dekat Google Meet. Nampak Google Meet saya? Okay. Sekarang ni saya pergi setting, more options. Nampak titik 3 ni? Okay, titik 3, okay. Kan, okay, pergi settings. Kemudian kita pergi ke bahagian video. Kita pergi bahagian video. Kita boleh nampak kamera ni kan?
Okay. Okay, sekarang ni saya pergi ke, saya drop down. Okay, kita ada 3 pilihan situ. FaceTime, OBS dengan Snap. Yang mana satu? OBS kot. OBS. Kita pilih, obviously kita pilih OBS. Tengok, apa jadi Google Meet saya? Terbalik. Terbalik tu saya nampak terbalik dan cikgu tak nampak terbalik. Saya nampak terbalik. Yang atas ni, yang bawah ni, yang bawah. Cikgu nampak terbalik sebab cikgu nampak saya punya screen presentation. Kalau saya off, saya off presenting ya. Okay, cuba cikgu tengok muka saya. Cuba tengok saya punya nama. Video dekat Google Meet tu lah. Saya terbalik ke? Tak. Tak terbalik. Tak terbalik. Okey. Tak terbalik kan? Okey. Tadi cikgu nampak terbalik sebab bila kita sebagai cikgu, kita yang buat OBS ni, bila kita setting kat Google Meet nanti, kita akan nampak benda tu terbalik. Tapi sebenarnya murid kita tak nampak terbalik. Itu sebab bila kita present cikgu, bila kita present bila kita present dalam Google Meet kepada murid, kita jangan tengok Google Meet kita. Okay. Jangan tengok Google Meet kita tengok sini, OBS. Okay. Kalau kita tengok kat Google Meet kita nampak terbalik. Sedangkan murid kita tak nampak terbalik pun. Ni sebab dia nak bagi aturkan balik sebab the way dia buat benda tu, dia akan flip kan. Saya tak nak sebut banyak lagi istilah lah nanti cikgu. Jadi keliru kan. Tapi senang cerita, masa cikgu ber-Google Meet dengan murid, cikgu tengok OBS ni saja. Okay. Cikgu jangan masukkan ni pula, cikgu jangan masukkan jangan pergi tengok Google Meet. Tengok balik Google Meet kalau nak tengok murid saja. Sekejap-sekejap nak tengok kan. Paparan tu jangan tengok. Paparan tu balik. Okay? Okay, jadi itulah sedikit sebanyak yang saya boleh kongsikan. Jadi Cikgu Wan, macam mana so far? Boleh? Bolehlah sikit tapi nak kena rujuk balik lah. Interesting lah sebab saya pun bila saya present pun saya tak mahir sangat kan. Kejap-kejap kenapa tak keluar lah apalah kan. Kadang macam ni saya nak buat separuh yang saya punya nota tu separuh saya nak tengok nama murid kan. Dia tak jadilah. Saya pun jadi pening dah. Okay. So saya cubalah kalau cara ni mungkin lebih mudah kot. Saya bagi tips lah untuk kalau cikgu macam kurang yakin lagi lah macam rasa boleh buat tapi tak nak nanti bila top tiba-tiba kena buat kelas tak naklah banyak sangat masalah teknikal. Jadi saya senang saja untuk buat pertama kali cikgu cuba masukkan webcam dan masukkan cikgu punya PowerPoint saja. Okay. Yang tulisan ni nanti dulu. Ataupun mungkin untuk first time cikgu just masukkan kamera cikgu, webcam cikgu dengan cikgu punya mungkin iPad saja contohnya ataupun mungkin video saja, try yang itu dulu. Sebab saya rasa saya nak kongsi ni sebab banyak cikgu cakap dia nak macam mana dia nak buat dalam Google Meet tu supaya muka dia boleh nampak. Sebab bila dia nak present kan, bila share screen muka tak nampak. Jadi ni lah macam sebab cikgu rasa macam lain rasanya kan murid macam tak nampak kita bercakap. Betul. Itu dia saya punya main objektif lah macam mana tunjukkan muka kita. Tapi the same time dia banyak benda lagi boleh buat. So cikgu boleh try ambil bahan PowerPoint ke atau video ke atau masukkan iPad ke dan juga muka kita. Try yang tu dulu. Okay. Kalau orang yang buat majlis anugerah tu lagi ganas kan. Dia boleh tukar scene, dia tukar ni. Itu tak kan. Okay. Dan satu lagi cikgu boleh try start recording. Yang paling penting dekat Meet nanti jangan lupa sebelum pergi Meet kita start dulu virtual camera kat sini, pergi Google Meet, ubah setting more options tadi. Setting tadi jangan lupa. Kalau tak memang nak dalam monitor aja. Okay, kalau nak kembali ke pangkal jalan, ubah balik kepada kamera asal. Yang mana tunjuk kamera saja. Macam ni dia tunjuk kamera saja. First time is the camera, so kamera saja dia tunjuk. Boleh kembali ke jalan. Okay. So inilah dia basic. Cik Herian, saya nak tanya sekejap boleh tak? Boleh. Contoh macam kita mula-mula sekali bila masuk OBS tu kita kena tekan apa
kita kena terus tekan record ke baru masukkan background semua tu ke ataupun kita masuk je apa benda yang kita nak buat dulu baru record ke apa? Kita buat flow dari kiri ke kanan ni. Mula-mula buat scene dulu. Lima yakin ni kan? Cikgu boleh nampak ke? Nampak. Screen Dia bermula dari kiri ke kanan. Dari scene masukkan sources, tengok audio mixer, lepas audio mixer baru masuk control. Boleh cikgu? Tadi siapa yang bertanya? Saya. Cikgu Lepas screen, lepas tu pergi dekat source, lepas tu tengok audio mixer, lepas tu barulah pilih cikgu nak record ke, cikgu nak gunakan dia sebagai virtual camera ke. Kalau kita nak tengok balik apa yang kita dah masukkan tu macam mana? Okey, katakan cikgu dah buat recording kan? Mula-mula sekali kena record dululah baru kita boleh tengok. Bukan, sekarang ni dia tengah live. Okey, cikgu dah buat macam ni, dia tengah live. Dia tak ada hasil lagi. Ni baru preview. Okey. Katakan cikgu, sekarang cantik dah ni. Saya dah masukkan iPad, masukkan tajuk, masukkan kamera. Okey, sekarang saya nak buat PDP saya. So bila PDP tu cikgu fikir, cikgu sebab nak buat PDP tu cikgu nak buat rakaman ke atau masuk dalam Google Meet? Contohlah dalam situasi cikgu nak buat dia sebagai rakaman ke atau dalam sesi Google Meet? Kalau macam kita nak buat Google Meet tu yang Cik Rian kata masukkan visual dekat Meet semua tu. Kalau kita nak record, kita record lah. Okey, faham. Dan kita terus cakap. Okey, contoh kalau macam saya Google Meet katakan, saya start virtual camera, setting saya dah ready. Saya pergi dekat ni Google Meet saya. Saya buat OBS. So maknanya sekarang Google Meet saya dah capture dah saya punya screen ni. So saya pun tekan lah, kelas dah mula. Saya pergi kat setting start recording and then saya terus deliver lah. Saya cakap. Mana dalam Google Meet saya tu dah rakam dah. Cikgu jangan risau sebab masa cikgu tengah dalam Google Meet dan sedang merakam tu, dia tak rakam yang bawah-bawah ni. Dia rakam ini saja. So jelas tak cikgu? Jelas. Maksudnya kalau kita buat Google Meet lebih selamat sebabnya nanti dia auto save dekat Google. Kalau kita nak record, dia ambil kita punya space untuk laptop lah kan. Biasanya orang yang buat start recording ni, biasanya kalau orang yang dia nak record PDP dia tapi nanti dia nak edit lagi balik. Okey, faham. Terima kasih Cik Rian. Ada cikgu yang bijak, ada cikgu yang bijak kan. Dia buat katakan tajuk tadi apa? Pertukaran asing Pertukaran asing. Pertukaran asing tu mungkin ada subtopik, ada 3 benda lagi. Katakan ada 3 lagi subtopik kecil kan. So dia rakam sekali, lepas tu nanti dia potong. Ada juga orang buatlah kecil-kecil dulu siap-siap rakam. Subtopik 1, subtopik 2, subtopik 3. Right. Kadang-kadang ada orang dia nak rakam, contohnya macam dia rakam satu pertukaran asing, lepas tu nanti dia nak cantum dengan video. Dalam video YouTube nanti mungkin dia cantum dengan benda lain. That's why dia rakam, disimpan dalam laptop. Kalau macam dalam nanti baru dia masukkan lah. Sebab kalau rakam dari Google Meet nanti, satu lagi cara kalau nak jimat space, cikgu just ni dah cikgu pergi Google Meet, cikgu sorang-sorang di dalam Google Meet tu, cikgu tekan record, cikgu rakam lah, cikgu mengajar gini. Lepas tu nanti dah siap videonya, cikgu send pada murid atau cikgu upload ke YouTube. So ada banyak cara nak rakam. So far boleh ke? Boleh. Boleh insyaAllah. Cikgu try. Nanti kalau ada apa-apa maklumat, apa-apa soalan tambahan, cikgu boleh tanyalah dekat dalam grup. Nanti insyaAllah saya akan cuba reply. Alright. Saya rasa yang lain ada soalan lagi?